Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Azman bin Safi, pegawai SIP dari PPD Kulai. Pada sesi kali ini, saya akan berikan sedikit penjelasan panduan bagaimana latihan secara dalam talian program transformasi sekolah TS25 2021 bagi kohort yang ke-6. Bahan ini disediakan dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada peserta-peserta bagi kohort yang ke-6 memahami tentang cara bagaimana melaksanakan latihan kerana dalam keadaan sekarang ini kita ada kekangan untuk mengadakan sesi secara bersemuka. Jadi bahan ini merupakan satu strategi yang dilaksanakan oleh SIP Negeri Johor, Rakyat Elit Negeri Johor bagi memastikan bimbingan dan sokongan yang padu dapat terus diberikan kepada kepimpinan di sekolah, terutamanya bagi kohort yang ke-6 dalam menjayakan agenda KPM iaitu program TS25. Jadi untuk sesi pada hari ini, saya akan tunjukkan beberapa langkah yang perlu dilaksanakan oleh peserta bagi mengikuti siri ini. Baik, sebelum itu saya akan jelaskan untuk penerangan saya pada hari ini, saya bagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian saya berikan penerangan saja berdasarkan kepada PowerPoint yang diberi. Dan selepas itu nanti saya akan tunjukkan secara hands-on tentang bagaimana kita nak login dalam portal, dalam site dan juga dalam Google Classroom e-latihan TS25. Baik, ini merupakan slide yang dibekalkan oleh BPG berkaitan dengan panduan latihan secara dalam talian program transformasi sekolah 2025-2021 dan bahan ini merupakan bahan yang standard digunakan di seluruh Malaysia. Baik, jadi inilah kandungan pada panduan ini. Ada pengenalan, perincian item tentang modul latihan, kemudian ada carta alih latihan, kemudian peranan siapa nanti kita akan lihat, peranan peserta, peranan rakyat elit dan sebagainya, tata cara mengikuti latihan, kod akses Google Classroom bagi kohort yang ke-6, peruntukan masa latihan dan siapakah pegawai yang boleh dihubungi sekiranya ada isu-isu pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan latihan bagi kohort yang ke-6 ini. Baik, ini merupakan kenalan yang mana pihak KPM sebenarnya telah pun menyediakan tapak ini sebagai satu sokongan kepada pihak sekolah dalam melaksanakan modul ataupun melaksanakan latihan dalam program transformasi sekolah TS25 secara dalam talian, dan ini merupakan kali pertama bagi modul 1 dan 2 yang akan dilaksanakan secara dalam talian. Kerana bagi kohort sebelum ini, kohort 4 dan 5, mereka telah pun menjalani sesi latihan atas talian ataupun dalam talian bagi modul 3, 4, 5, 6 dan 7 dan 8. Tapi untuk kohort yang ke-6 ini, inilah first time bagi modul 1 dan 2 dilaksanakan dengan secara dalam talian. Baik. Okey, jadi setiap modul latihan mengandungi item-item berikutlah, iaitu pengenalan, pendaftaran objektif, kriteria kejayaan, video penerangan, slide pembentangan, kuis interaktif, bahan sokongan dan seterusnya sampailah kepada bahagian sumber rujukan. Ini bahan yang telah disediakan oleh Urustia program TS25 iaitu bahagian profesional guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, yang ini dari segi perincian tentang bagaimanakah pendekatan yang digunakan oleh BPG dalam menyediakan tapak latihan dalam talian ini, iaitu sebenarnya bagi kohort yang ke-6 ini akan mengikuti sesi latihan bagi modul 1, modul 2 dan seterusnya berdasarkan dua platform. Pertama sekali ialah platform Google Site, kemudian yang kedua ialah Google Classroom. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana pendekatan ataupun langkah-langkah yang perlu digunakan untuk kita masuk dalam Google Site dan juga Google Classroom, dan ini merupakan konten perincian bagi e-latihan yang disediakan, iaitu ada pengenalan, kemudian pendaftaran, apakah objektif latihan, kriteria kejayaan, video penerangan dan seterusnya hinggalah kepada sumber rujukan dan juga maklumat-maklumat lain berkaitan dengan pelaksanaan latihan dalam talian ini. Misalnya maklumat berkaitan dengan panel pembina modul, maklum balas daripada peserta dan juga pelaporan, terutamanya pelaporan daripada rakan elit. Baik, seterusnya slide ini
kita nak perincikan kepada apa yang terkandung dalam Google Classroom. Jadi dalam Google Classroom ini, saya jelaskan kita dua tadi kan, iaitu Google Slide dan kita ada Google Classroom. Sebenarnya untuk Google Slide ini, dia merupakan maklumat berkaitan dengan kandungan khusus. Misalnya pengenalan, pendaftaran, objektif, kriteria kejayaan, video penerangan berkaitan dengan modul-modul, kemudian slide pembentangan dalam setiap modul, kemudian ada kuis interaktif dan bahan sokongan. Dan bagi Google Classroom, ialah kandungan yang di dalamnya ialah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan toolkit, iaitu setelah peserta menjalani proses e-pembelajaran dalam talian dengan menggunakan platform Google Site untuk melaksanakan toolkit, peserta kena pergi ataupun masuk ke dalam Google Classroom. Jadi, apakah yang ada kat sini dalam Classroom? Iaitu ada toolkit, ada e-tutorial, ada penilaian dan ada tugasan. Apakah toolkit? Toolkit ini antaranya aktiviti-aktiviti berasaskan aktiviti kendiri yang perlu diikuti dilaksanakan oleh peserta setelah mengikuti submodul. Toolkit ini dalam bentuk Google Dokumen dan boleh dimuat turun dan dicetak. Toolkit juga boleh dikongsikan ataupun turn in ke dalam GC, Google Classroom. Saya akan terangkan nanti bagaimana kita nak laksanakan turn in untuk semakan dan perkongsian bersama rakan elit. Jadi inilah toolkit, kandungan dalam toolkit. Selain daripada toolkit, yang kedua yang terkandung dalam Classroom ialah berkaitan dengan e-tutorial. E-tutorial diperkenalkan bagi memberi lebih kefahaman kepada peserta. Jadual e-tutorial ini iaitu bersama dengan rakan elit ataupun master trainer ataupun bersama dengan pembina modul, ikutlah yang akan dimaklumkan kepada pihak jabatan nanti dengan siapakah tuan-tuan selaku peserta nanti akan bersama berkaitan dengan e-tutorial ini, nanti akan dimaklumkan oleh pihak jabatan. Dan maklumat berkaitan dengan e-tutorial ini akan dikongsikan dalam ruangan slot e-tutorial dalam Google Classroom masing-masing. Satu ciri yang ada pada Google Classroom ialah apabila kita telah login sebagai peserta, kita masukkan kod, segala update ataupun kemaskini, segala tugasan-tugasan baru, makluman dan sebarang info yang dimasukkan oleh pembina modul atau admin, maka peserta akan terima mesej dalam bentuk email. Ataupun bila kita ada aplikasi Classroom, nanti dia akan terus keluar paparan-paparan dalam Classroom berkaitan dengan tugasan-tugasan baru, info-info terkini yang dikemaskini dari semasa ke semasa oleh pembina modul ataupun urustia. Baik, itu berkaitan e-tutorial. Yang ketiga yang terkandung dalam Google Classroom ialah berkaitan dengan penilaian. Penilaian ini ialah berkaitan dengan kuis ataupun instrumen untuk menilai tahap kefahaman peserta dan penguasaan kandungan modul latihan. Jadi dekat sini sangat penting sebelum kita laksanakan latihan ataupun aktiviti dalam Classroom ini, kita kena selesaikan dulu pembelajaran kita dengan merujuk kepada Google Site terlebih dahulu. Google Site iaitu bahan-bahan bacaan, bahan-bahan makluman rujukan yang berkaitan dengan TH25 ini. Jadi kita kena selesaikan itu dulu baru kita masuklah, itu maksudnya. Okey, kemudian tiada tempoh percubaan diberikan. Ini sangat bahaya. Berhati-hati kepada semua peserta bahawa kalau sebelum ini kita boleh cuba banyak kali latihan itu, katakan ada kuis, ada 10 soalan, kita boleh cuba jawab. Kali pertama betul 5, kali kedua betul 8, kali ketiga betul 10. Kita boleh cuba banyak kali. Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan selaku peserta hanya diberikan satu pilihan saja, satu kali, satu peluang saja. Jadi tuan-tuan kena buat dengan betul lah. Baik. Kemudian ini dia yang ketiga ni. Oleh itu peserta perlu menguasai kandungan modul sebelum menjawab soalan. Jadi sangat penting difahami oleh semua peserta bahawa Google Classroom ini masuk setelah kita selesaikan pembelajaran bagi setiap sub-modul ataupun sub-topik yang ada pada modul. Okey, kemudian apakah perkara yang keempat yang terkandung dalam Google Classroom? Perkara yang keempat ialah berkaitan dengan tugasan. Tugasan ini perlu dilaksanakan bagi melihat sejauh mana kefahaman peserta dipraktikkan dalam situasi sebenar. Ini lebih kepada hands-on.
setelah menjalani kursus, bagaimana tuan-tuan dan puan melaksanakan segala kemahiran-kemahiran, pengetahuan-pengetahuan yang diperolehi dalam bentuk aplikasi. Itu maksudnya. Tugasan ini mewakili setiap sekolah. Satu sekolah, satu tugasan. Jadi kita pun maklum bahawa setiap sekolah sekarang ini menghantar 2 orang peserta bagi setiap modul. Jadi, bagi tujuan tugasan ini, hanya satu tugasan saja yang perlu dihantar. Jadi, kalau ada 2 peserta, hanya satu peserta saja yang hantarlah. Okey? Harap jelas tu. Jadi, hanya satu saja. Seorang saja peserta yang hantar mewakili sekolah. Jadi, bagaimana cara nak laksanakan? Tuan-tuan bincang dulu dengan peserta, antara pengetua, guru besar dengan GPK. Bincang dulu tentang tugasan. Dah selesai, nak hantar, tugaskan seorang lah, sama ada PGB sendiri ataupun GPK. Kemudian yang ketiga, tugasan ini akan dinilai oleh rakan elit sama ada belum, sedang, telah dilaksanakan dengan tahapnya ada 3, iaitu sederhana, baik, cemerlang. Jadi statusnya ada 3. Sama ada peserta itu nanti dinilai sama ada belum, sedang ataupun telah laksanakan. Bagi mereka yang telah melaksanakan, kita akan lihat pula nanti statusnya bagaimana, iaitu adakah pada tahap sederhana, pada tahap yang baik, pada tahap yang cemerlang. Tujuan penilaian ialah bagi tujuan penambahbaikan, bukan kita nak skor apa-apa. Cuma kita nak lihat kalau sederhana di manakah kelemahannya supaya kita boleh tambah baik ke peringkat yang lebih baik kepada peringkat yang cemerlang. Baik, inilah dia antara perkara yang terkandung dalam Google Classroom. Baik, saya teruskan. Okey, ini carta alir latihan, Baik. Ini saya terangkan dulu. Nanti saya akan tunjukkan hands-on-nya bagaimana. Baik. Jadi dekat sini, kita bermula dengan kita masuk dalam portal Delima. Linknya seperti ini, iaitu sites.google.com moeedu.mylogin. Okey. Jadi, tuan-tuan boleh dapatkan juga daripada SIP masing-masing. Kita type ataupun kita klik saja link ini kalau kita dapat nanti. Dan bila kita klik, dia akan masuk ke tapak ini, Delima. Nanti kita akan buat nanti, tuan-tuan. Kita akan buat juga. Kita akan masuk ke tapak Delima. Ini merupakan pintu gerbang lah bagi platform e-pembelajaran KPM. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini tindakan bila kita masuk dekat sini, apa kita kena buat? Kita kena tekan login. Lepas tu kita kena pergi ke menu guru. Menu guru. Lepas kita klik menu guru, dia keluar menu lagi. Kita klik pada nombor 3, activity. Lepas tu bila keluar lagi menu, kita klik nombor 3 ni, dia akan keluar menu seterusnya, iaitu kita pilih menu nombor 8, program TH25, dan kita pilih e-latihan, kita pilih modul latihan, dan kita pilih modul trust untuk kita laksanakan latihan. Baik, inilah prosesnya. Baik, jangan risau, saya akan tunjukkan sebentar nanti tentang hands-on-nya. Kemudian yang ketiga, ini paling penting juga, iaitu kita kena daftar penyertaan kita dalam borang pendaftaran. Dan ini perlu dilengkapkan pada ruangan yang disediakan dan perlu dibuat sebelum kita memulakan latihan. Ini untuk ingatanlah. Okey. Dan pendaftaran ini perlu dibuat sebelum kita memulakan latihan. Okey. Langkah yang keempat ialah semua modul perlu kita ikuti di Google Sites. Saya dah sebut tadi, iaitu dalam bentuk, mungkin bahannya dalam bentuk video, dalam bentuk slide pembentangan, ada kuis interaktif dan bahan-bahan sokongan lain. Kita kena buka, kita kena klik, dengar, baca dan kita cuba fahami, kerana semua aktiviti nombor 4 ini nanti akan membantu kita pada fasa untuk menjawab latihan ataupun kuis interaktif. Ini tindakan yang keempat. Okay, yang kelima, ini dia. Yang kelima ini sebenarnya kita dah masuk dalam Google Classroom nanti. 1, 2, 3, 4 ni kita akan gunakan site. Tapi bila sampai ke nombor 5 ni, sebenarnya ini aktiviti yang kita akan jalani dalam Google Classroom. Iaitu aktiviti toolkit kendiri dan e-tutorial terdapat di Google Classroom negeri. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena laksanakan dengan bimbingan rakan elit. Jadi kalau tuan-tuan ada situasi di mana tak jelas satu perkara, kemudian kurang faham mana-mana bahagian,
jangan segan-segan untuk hubungi SIP masing-masing sebab ini modul 1. Jadi boleh hubungi SIP terus. Baik, seterusnya langkah yang keenam ialah penilaian modul dan borang maklum balas yang disediakan itu perlu dilengkapkan. Ini merupakan fasa akhir sebelum tuan-tuan melaksanakan tugasan. Tugasan ini sebenarnya tuan-tuan nanti kena bincang dengan rakan elit, ya. Baik. Jelas tak setakat ni? Jadi kat sini dalam classroom dia ada 3 perkara yang penting. Pertama sekali melaksanakan toolkit, yang kedua kita melaksanakan penilaian modul, dan yang ketiganya ialah tugasan. Tugasan ni sebenarnya dibincangkan bersama dengan rakan elit. Baik, ini antara carta alir latihan berkaitan dengan modul 1, dan saya percaya ini juga pendekatan untuk modul 2 dan seterusnya bagi kohort yang ke-6 ini. Baik, okey, seterusnya. Ini peranan. Dekat sini sedikit peranan, tapi saya rasa dekat sini saya akan fokuskan peranan tuan-tuan dan puan selaku peserta. Apakah tindakan tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan sekalian selaku peserta, yang pertama sekali ialah melaksanakan latihan dan memahami konsep dan matlamat program TH25 dengan melaksanakan apa yang diperoleh semasa sesi latihan dan bimbingan. Maknanya kat sini ialah apa yang rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan perolehi daripada Google Site, daripada Google Classroom, tuan-tuan kena pastikan semua pengetahuan, kemahiran tersebut perlulah dilaksanakan secara operasinya di sekolah. Ya? Baik. Kemudian tuan-tuan juga merupakan selaku peserta, pengetua guru besar dan GPK yang hadir ini perlu menjadi mentor kepada pemimpin pertengahan dan guru di sekolah dalam memudayakan amalan berkaitan dengan transformasi sekolah. Berkaitan dengan amalan sama ada dalam pengurusan, sama ada dari segi PDPC, bagaimana kita nak transform sekolah kepada satu pendekatan abad 21, pendekatan yang akhirnya matlamatnya ialah ke arah sekolah kualiti dan juga kemenjadian murid, keberkesanan murid. Dan perkara ini hanya akan dapat dicapai apabila transformasi sekolah ini berjaya menghasilkan pemimpin yang berkesan, guru-guru yang berkualiti, kemudian komuniti yang menyokong, seterusnya persekitaran pembelajaran yang positif, yang bermakna, dan cara pembelajaran yang betul dengan penuh minat murid-murid kita. Akhirnya mereka keluar dengan keberhasilan yang tinggi, sama ada dari segi akademik, sahsiah maupun dalam kurikulum. Inilah sebenarnya peranan selaku peserta. Peranan sebagai penyaras program rakan elit ni tak perlulah saya perincikan. Ini untuk tindakan facilitator SIP. Baik, ini peserta. Ini lebih kepada apakah persiapan peserta panjang mengikuti fasa latihan TH25 ini. Boleh saya rumuskan ada 3 fasa ataupun 3 bahagian, iaitu sebelum, semasa dan selepas latihan. Apa yang tuan-tuan dan puan kena laksanakan? Okey, sebelum latihan sudah tentulah tuan-tuan akan dapat surat pemakluman latihan, dan ada setengah negeri insya-Allah Johor akan laksanakan. Kita akan berikan watikah, surat watikah lantikan kepada sekolah-sekolah TH25 ini. Kemudian tu dari segi dokumentasinya, dari segi punca kuasanya, dari segi persiapan sudah tentulah rakan-rakan pengetua guru besar GPK, peserta-peserta sekalian perlu bersedia untuk mengikuti sepanjang keseluruhan latihan modul 1 hingga 8 ini. Ini merupakan fasa-fasa yang mana tuan-tuan dan puan mempersiapkan diri dari segi penerimaan, dari segi pemahaman, dan yang paling penting ialah dapat meyakinkan kepada guru-guru bahawa TH25 bukan benda baru. Cuma perkara yang kita nak tekankan kat sini ialah TH25 bukan penambahan tugas guru, tapi sebaliknya ialah inilah kerja kita sepatutnya, yang mungkin selama ini kita terlepas pandang atau tidak laksanakan. Misalnya pendekatan pembelajaran, pengurusan yang berkualiti dan sebagainya. Selama ini mungkin kita tak laksanakan, tapi dalam usaha untuk mentransformasi sekolah, perkara inilah menjadi satu keperluan sekarang. Sebab itulah program ini diadakan. Baik, kemudian dari segi apakah yang perlu dilaksanakan oleh peserta semasa latihan? Yang pertama sekali ialah yang telah disebutkan tadi, iaitu kita kena daftar dalam setiap modul latihan. Kemudian kita kena ikuti semua modul, sub-modul sehingga selesai, sama ada dari segi latihan dalam Google Site ataupun latihan dalam Google Classroom. Kemudian rakan-rakan pengetua guru besar peserta sekalian
Jangan segan-segan untuk mendapatkan bimbingan dan sokongan daripada rakan elit, terutamanya daripada SIP, kemudian memaklumkan kepada rakan elit bagi sebarang cadangan dan bantuan. Ini penting. Kadang-kadang pembina modul ni mereka berada di atas. Mereka tak tahu, mungkin tak jelas apa yang berlaku di sekolah. Jadi tuan-tuan berada di sekolah, di peringkat operasi, ada kemungkinan kandungan bahan-bahan video itu tidak begitu sesuai, perlu tambah baik. Jadi kita perlukan pandangan maklum balas daripada rakan-rakan peserta supaya modul ini sentiasa dapat diperbaiki dari semasa ke semasa agar situasinya ialah situasi yang real tentang apa yang berlaku di sekolah, bukan sekadar teori semata-mata. Dan pada fasa yang akhir, iaitu selepas latihan, tindakan kita ialah selaku peserta memastikan semua submodul, toolkit, kuis, penilaian dan tugasan dilengkapkan. Kemudian sijil kehadiran akan direkodkan oleh penyaras di SPL KPM. Setelah tuan-tuan laksanakan semula ni, sijil akan dikeluarkan. Kemudian bersedia menerima sokongan dan bimbingan dari rakan elit dan juga wakil KPM. Jadi untuk makluman rakan-rakan, setelah tamat menjalani kursus modul 1 sampai modul 8 nanti, sebenarnya ada fasa bimbingan, follow up, follow through, tindak ikut, tindak susul daripada rakan-rakan elit. Sama ada SIP, SIC, pegawai-pegawai, master trainer, even daripada KPM dan jabatan sendiri akan datang untuk memberi sokongan dan bimbingan kepada rakan-rakan peserta sekalian. Jadi ingin saya maklumkan bahawa tuan-tuan dan puan sekalian tidak bersendirian dalam perkara ini. Sokongan berterusan akan diberikan oleh pihak KPM, JPN dan juga PPD. Baik, ini saya dah terangkan tadi. Okey. Inilah tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh para peserta. Ini perincian yang lebih detail. Okey, nanti boleh baca. Dan kod ini akan diberikan oleh penyaras negeri, akan diberikan oleh SIP masing-masing. Bagaimana tuan-tuan akan masuk nanti dalam platform, terutamanya Google Classroom. Dia ada kod nak masuk ni. Nanti akan diberikan oleh penyaras negeri masing-masing. Bagi negeri Johor telah pun diberikan kepada PPD. PPD gunakan platform penyaras ataupun SIP akan berikan kepada para peserta. Dan ingin dimaklumkan kod ini sebenarnya adalah kod yang sulitlah, kalau boleh jangan disebarkan. Kod ini akan diberikan oleh penyaras negeri masing-masing dan saya percaya telah pun ada pada SIP di PPD bagi setiap daerah. Ini ialah berkaitan dengan peruntukan masa sepanjang kita ikuti modul TS25 ini bagi kod yang ke-6, 1 sampai 8. Dan kita dapat lihat kat sini, ini masa yang diperuntukkan jam. Bagi modul 1, bimbingan dan pementoran, pembelajaran, masa yang diperuntukkan ialah 9 jam. Okay. Tutorial juga 9 jam. Kuis, masa yang diperuntukkan 1 jam. Tugasan 13 jam. Jadi keseluruhannya 32 jam perlu dilengkapkan oleh peserta khusus bagi modul 1, iaitu bimbingan dan pementoran. Manakala bagi modul 2, pembelajaran 7 jam, kemudian tutorial 9 jam, kuis 1 jam, tugasan 10 jam, kemudian jumlah 27 jam. Ini ialah bilangan jam yang diberikan. Tapi kalau tuan-tuan boleh selesaikan dalam masa 5 jam, terpulang. Kadang-kadang ini bergantung kepada disiplin tuan-tuan dan puan lah. Ada setengah orang ni, dia menghadap komputer 1 hari boleh selesai. Itu bergantung kepada keupayaan dan kemampuan tuan-tuan dan puan. Tapi kalau boleh aturkan, yang paling penting sekali ialah bukan cepat atau lambat selesai. Tapi yang paling penting ialah bagaimana kita betul-betul memahaminya, kandungan-kandungan, sama ada pada site ataupun pada classroom. Baik, kemudian dekat sini, ini tak berkaitan lah untuk modul 6. Untuk kod 6 ini kita akan bermula dulu dengan modul 1 dan modul 2. Baik. Okey, ini dari segi maklumat dengan siapa tuan-tuan akan hubungi seandainya ada isu-isu yang nak dikongsikan. Sebarang pertanyaan berkaitan pelaksanaan modul ini boleh hubungi penyaras program di negeri masing-masing atau KPM. Tapi bagi saya cukuplah menghubungi penyaras di peringkat daerah, kerana rakan-rakan elit iaitu SIP sentiasa bersedia untuk membantu dan memberi sokongan kepada rakan-rakan. Andai kata di peringkat SIP tak selesai, baru kita bawa lah ke negeri, ke KPM. Itu nak cantik lah. Baik, jadi itu berkaitan dengan penerangan awal bagaimana kita mahu memahami perjalanan atau kerangka latihan dalam melaksanakan latihan secara dalam talian bagi program transformasi sekolah TS25
Kohort 6 bagi tahun 2021. Untuk seterusnya, saya akan tunjukkan secara hands-on tentang langkah-langkah bagaimana kita nak masuk dalam platform e-latihan. Seterusnya, untuk bahagian yang kedua ini, saya akan tunjukkan hands-on bagaimana kita nak masuk ke dalam e-latihan, iaitu kita akan masuk dalam Google Site e-latihan TS25. Kemudian nanti saya akan tunjukkan juga cara bagaimana kita akan masukkan kod untuk sertai Google Classroom. Baik, langkah pertama tuan-tuan dan puan, kita kena pastikan browser yang kita gunakan ialah browser yang belum login mana-mana lah macam ni. Kita kosong saya tak login mana-mana. Kalau login, kita kena keluarlah pastikan kosong seperti ini untuk mudah supaya tak berlaku keadaan konflik. Kalau kita ada akaun yang sedang dibuka, kita nak masuk, nanti dibimbangi akan ganggu kelancaran kita nak masuk. Jadi apa yang saya buat ialah saya dah keluar, tak ada. Kalau saya ada dalam sistem ataupun email saya aktif, contoh berikan contoh, katakan saya masuk akaun saya ini. Okey, next. Contoh saja dia akan keluar seperti ini. Ini menunjukkan bahawa kita kena login dulu. Ni macam ni nampak ni. Bila kita punya browser ni dia keluar macam gini, ada pula muka kita kat sini ataupun kita punya akaun, kita kena pastikan bahawa kita kena keluar. Contoh kat sini, nak keluar, kita tekan sini dan kita tekan sign out. Kita kena pastikan bahawa kita kena keluar semua. Atau cara yang kedua, kita pergi ke incognito. Tapi tak perlulah yang itu. Itu agak sedikit teknikal. Tapi saya tunjukkan yang basic sekali, kita pastikan kita keluar semula. Jangan buat apa-apa. Okey. Baik, apabila kita dah berada pada paparan yang kosong seperti ini, okey, dia tiada apa-apa lah sini, kosong tiada apa-apa, maka kita terus pergi ke site e-latihan ataupun kita pergi ke site Delima. Okey, macam saya dah ada alamat dekat sini, saya cuma letak je lah kat sini. Kalau nak cari, boleh juga type aja kat sini. Kalau tiada lah, anda kata tuan-tuan tak jumpa dan sebagainya, type saja kat sini Delima KPM. Okey, type saja yang ini. Ini dia, klik okey, klik, sama juga dia keluar ini. Ini paparan depan untuk kita masuk dalam Digital Educational Learning Initiative Malaysia ini atau Delima. Okey. Langkah yang kedua, kita kena tekan log masuk kat sini. Okey, log masuk. Okey, dekat sini penting untuk kita pilih akaun yang betul. Ini semua akaun saya ni. Tapi untuk tujuan latihan hari ini, saya akan gunakan satu akaun dummy. Tapi ini merupakan peserta sebenar. Peserta sebenar untuk khusus ini. Saya gunakan akaun beliau untuk jadikan sebagai contoh. Sebagai untuk buat demo macam mana kita nak masuk dalam sistem Delima ini. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dah ada paparan seperti ini, okey, dan email MOEDL tiada di sini, okey, macam saya tak adalah sebab saya first time gunakan email ini, maka saya tekan dekat use another account. Kalau dah ada kat sini, tekan aja ini akaun MOE5 PPD saya ada, tapi saya tak akan gunakan lah. Saya akan gunakan akaun lain. Saya tekan kat sini use another account. Klik, kita masukkan akaun tersebut. Yang ini kena type dengan betul lah -dl.edu.my. Okey, tuan-tuan, inilah dia akaun MOEDL. Saya tekan next. Okey, dekat sini dia minta password dan kita masukkanlah password. Okey, kita tekan next. Okey, dia dah masuk sekarang. Okey, ini merupakan paparan yang kedua yang akan keluar setelah kita tekan login dan diminta kita masukkan email. Ni langkah pertama tadi. Tekan log masuk, dia akan pergi ke paparan ini. Jadi dekat sini ada 3 menu. Kita terus pilih menu yang nombor 2, iaitu guru. Kita klik saja. Okey. Dia akan masuk ke menu ini. Ada banyak kat sini. Kita fokus kepada yang nombor 3, iaitu kat sini ialah activity, berkaitan dengan activity. Kita klik activity.
Dan seterusnya dia keluar lagi menu. Okey, kita fokus terus kepada menu yang nombor 8, iaitu program transformasi sekolah. Kita klik kat sini. Okey. Dan dia keluar seperti ini. Okey. Tuan-tuan saya beri tips dia. Setelah kita masuk kat sini, untuk akan datang kita nak masuk dengan mudah, kita copy yang ini. Kita copy. Okey. Lepas tu kita simpan dekat kita punya Telegram ke apa-apa. So untuk akan datang kita boleh terus klik untuk masuk latihan. Tak perlulah masuk 5 dan sebagainya. Contoh kat sini. Saya simpan. Saya simpan. Ni saya punya Telegram. Saya pergi dekat bahagian ni atas ni. Iaitu bahagian saya nak save. Saya nak save saya punya message. Saya tekan situ. Dan saya cuma pastekan je. Okey. Jadi untuk akan datang, kita hanya tinggal klik saja, dia akan keluar yang sama juga. Sama saja dia keluar. Ini tipsnya lah. Tapi ikutlah kesenangan cara yang paling mudah bagi tuan-tuan dan puan. Baik. Kita pergi kepada ni. Tak kisahlah apa pun cara. Yang penting tadi kita masuk sini. Lepas tu keluar menu yang ini. Kita klik nombor 2. Bila kita tekan nombor 2, dia pergi kat sini. Lepas tu kita tekan nombor 8. Bila tekan nombor 8, dia bawa kita ke sini. Inilah dia TS25. Dan dekat sini ada menu utama. Tuan-tuan dan puan sekalian selaku peserta, bukalah satu persatu supaya nak memahami apakah sebenarnya TS25 ini secara keseluruhan. Bukalah satu-satu untuk kita faham. Kalau nak mudah lagi, tu muat turun. Kalau ada muat turun, boleh muat turun bahan. Ini berkaitan dengan info program transformasi sekolah. Mungkin tuan-tuan nak jadikan sebagai poster kat sekolah. Boleh jadikan sebagai poster, boleh jadikan sebagai infografik dan sebagainya. Baik, ini untuk menu yang mana tadi? Ini untuk yang bahagian satu tadi ni. Okey, pengenalan. Yang ini ialah info terkini tuan-tuan. Ini info terkini. Yang ini penting juga, kita nak tahu apakah maklumat-maklumat yang dimasukkan oleh pembina modul, oleh urustia bahagian profesionalisme guru dan sebagainya. Ini maklumat-maklumat. Kita keluar back. Kita lihat pula bahagian modul latihan. Ini modul-modul tuan-tuan. Ini modul-modul. Modul trust. Okey, ini dia apa modulnya dan tuan-tuan boleh muat turun. Cara nak muat turun. Okey, ini banyak lagi lah. Fokus kepada modul 1 ni. Sebab sekarang ni saya hanya nak fokuskan kepada modul 1 dulu. Klik pada modul 1. Okey, nampak tak ni? Ada di penjuru atas ni ada tanda download, ada tanda cetak, ada tanda simpan. Maknanya kita boleh simpan ini dalam kita punya Google Drive. Jadi tuan-tuan boleh buat semua ni. Okey. Ini simpan Google Drive. Ini kalau nak terus cetak. Ini kalau nak mak turun. Kalau mak turun, klik saja. Seperti ini. Okey. Perhatikan bila saya klik saja, daripada penjuru sebelah kiri bawah ni, proses muat turun sedang berlaku kat bawah ni. Nampak? Okey, dia akan pusing-pusing. Nanti kalau dah penuh nanti, dia semua warna biru lah. Kita biarkan dulu. Okey, ni dah penuh. Okey. Ini tips saya yang kedua untuk rakan-rakan peserta sekalian. Dia dah keluar macam gini, nampak tak ada ikon kecil kat sini, ikon anak panah ni ataupun ikon apa ni? 3 segi ni. Kita klik kat sini dan kita pilih show folder. Supaya apa tuan-tuan? Supaya dia akan tunjuk kepada kita di mana bahan itu disimpan. Supaya kita taklah nanti tercari kat mana-mana. Jadi kita klik show in folder. Sebenarnya nak open terus boleh. Boleh juga. Tapi saya lebih suka gunakan show in folder supaya kita tahu di mana fail itu akan disimpan. Contohnya lah, yang keluar seperti ini. Dia tunjuk kat sini bahawa fail ini disimpan iaitu pada C, kemudian pada user dan download. Jadi untuk elakkan kita tak jumpa untuk akan datang, kita copy je ni ataupun cut dan kita masuk dalam folder yang kita familiar atau folder yang kita dah buat khusus untuk TS25. Katakan di sini saya akan type ini satu folder baru. Okey, TS25 cohort 6. Okey, saya akan simpan dekat sini. Saya pastekan kat sini supaya senang untuk dirujuk. Dan itulah yang saya buat untuk semua modul. Yang ini tuan-tuan boleh buat untuk semua modul. Dah selesai, cukuplah. Kalau nak baca terus boleh. Tapi saya tak syorkanlah tuan-tuan baca secara online sebab dia ada cahaya kemudian tak berapa selesa lah kalau kita nak baca menatap handphone kita ataupun laptop. Jadi kalau boleh muat turun dulu. Baik, kita tutup. Ini tadi tunjuk saja. Ini untuk modul 1 dan kita buatlah langkah untuk modul 2.
modul 3, modul 4, modul 5, 6 sampai 8, semua buat senang supaya bila kita free kita boleh bacalah modul-modul ini. Jadi sebelum kita menjalani kursus bagi modul-modul yang ke depan ini, kita pun dah ada asas pengetahuan berkaitan dengan perkara-perkara yang telah dimasukkan. Baik, ini cadangan saja. Baik, selesai. Ini bahagian modul tadi. Ini ialah pada bahagian modul latihan. Okey, ini dia. Ini bahagian yang penting. Ingat latihan. Inilah nanti tuan-tuan akan ikuti modul 1 dan seterusnya secara latihan ataupun latihan dalam talian. Okey, kita lihat apa yang terkandung dalam latihan. Kita klik. Okey, dekat sini dia ada keluar menu lagi. Yang ini saya katakan tadi, ini pendaftaran TOT rakan elit. Tuan-tuan tak terlibatlah. Tuan-tuan selaku peserta tak perlu klik yang ini. Ini untuk rakan elit saja, SIP, penyaras, PPD. Yang ini ialah panduan latihan. Ini tuan-tuan boleh klik, boleh muat turun bahan. Apa di dalamnya? Okey, di dalamnya ialah berkaitan dengan apakah panduan sebagai pegawai di JPN, KPM, PPD, apakah panduan sebagai rakan elit, apakah panduan sebagai peserta. Jadi tuan-tuan kena klik kat sini dan kena muat turun. Tuan-tuan kena faham apakah peranan tuan-tuan dan puan, dan bila klik dia keluar kat sini kod yang keberapa, pilihlah kod yang tepat. Jadi dalam contoh ini saya nak tunjukkan ialah berkaitan dengan kod yang ke-6. Jadi klik pada kod yang ke-6. Lepas tu dia keluar macam ni kan. Okey, tuan-tuan boleh I understand je lah ni Okey, tuan-tuan boleh muat turun bahan ini atau simpan terus dalam kita punya Google Drive. Ini ialah bahan yang saya tunjukkan tadi lah. Okey, kita boleh cetak. Jadi nak muat turun, pergi ke file, kita tekan dekat download, download sebagai PowerPoint, download sebagai PDF ataupun juga sebagai ODP supaya boleh keluar dalam platform tab kita lah. Okey, jadi macam-macam cara boleh buat download. Tapi itu ikut keperluan tuan-tuan puan. Saya tutup. Kita nak fokus kat sini saja. Okey, jadi inilah dia latihan. Baik, ini panduan. Ini berada di mana? Ini berada pada menu yang ini, peserta latihan. Baik, siapa bukan peserta? Bukan peserta. Peserta latihan ini ialah senarai yang ada nama yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan. Misalnya sekolah tertentu ni 2 orang, iaitu pengetua, guru besar dan juga GPK. Manakala bagi cikgu-cikgu lain yang tak terlibat sebagai peserta ni, boleh cuba kat sinilah, bukan peserta. Ini untuk latihan kendiri. Tujuannya apa? Tujuan supaya rakan-rakan kita ini yang tak menjadi peserta, dia pun boleh melaksanakan latihan yang sama sebagai latihan kendiri. Itu pemahaman saya lah berkaitan dengan perkara ini. Baik, jadi ini semua ada pada modul latihan, pada panduan latihan. Kita keluar pula, kita pergi balik yang tadi. Okey, dan ini semua ialah terkandung dalam panduan. Okey, apa pula modul latihan? Inilah modul latihan yang mana tuan-tuan kena buka dan kena jalani sesi latihannya ataupun latihan dalam talian. Kita klik di sini dan kat sini ada modul latihan. Jadi ada modul trust, ada modul elektif. Jadi kita kena pilih dulu modul trust. Dan inilah dia modul-modul yang rakan-rakan akan ikuti. Peserta TS25 kod 6 akan ikuti daripada modul 1 sampai modul 8. Lepas itu tuan-tuan akan dibimbing oleh SIP atau rakan elit, sama ada SIP atau SIAC. Baik, sebelum saya tunjukkan modul 1, saya nak tunjukkan kepada peserta sekalian apakah maklumat-maklumat lain yang terkandung dalam platform ini. Tadi ni daripada latihan. Okey, tuan-tuan boleh tengok pada dashboard, boleh klik pada rakan elit, boleh lihat pada perkongsian amalan terbaik, boleh lihat pada maklum balas. Yang ini saya mohon tuan-tuan nanti explore sendiri. Tapi fokus saya pada hari ini ialah berkaitan dengan latihan. Bila kita klik sebenarnya dia pergi ke satu menu yang ini. Lepas tu kita tekan pada modul latihan. Modul latihan, dia keluar 2 modul, iaitu modul trust dan modul efektif. Kita pilih modul trust, barulah dia keluar seperti ini. Baik, sekarang ni saya nak terus fokus kepada modul 1. Cuma tuan-tuan, saya harap sila beri perhatian. Walaupun saya terangkan pada modul 1,
pendekatan atau proses yang sama juga tuan-tuan akan ikuti nanti pada modul 2 dan modul seterusnya. Jadi saya terangkan satu ni, nanti boleh apply untuk yang lain. Baik, jadi untuk ikuti modul ini, saya klik pada modul 1. Jadi bila kita klik saja pada modul 1, ini ialah Google Site. Sama macam tips yang saya tunjukkan tadi, bila kita jumpa ni aja, kita copy yang alamat ni, kita copy. Kita simpan baik-baik supaya pada bila-bila masa kita nak masuk, kita terus shortcut saja. Jadi kita pilihlah masukkan dekat mana. Tadi saya masukkan pada Telegram. Okey, supaya kita senang nak rujuk. Okey, Telegram ni. Okey, tadi ni saya masuklah kat sini. Katakan kat sini modul 1 kohort 6. Ini cara saya tuan-tuan supaya kita dapat jimatkan masa, simpan. Next time nak pergi modul ni, klik ni je lah. Tak ikutlah prosedur-prosedur yang banyak tu. Baik, jadi yang ini tuan-tuan kena baca semua sekali lah. Sebab itu pensyaratan dalam kursus ini. Tekan ataupun scroll ke bawah, sama je. Tuan-tuan tekan ni, dia keluar ni juga. Jadi kalau nak senang, scroll ke bawah, bacalah. Baca. Dan bila jumpa kepada modul-modul macam gini, ingat tak, yang ni kita dah muat turun tadi, kita terus rujuk bahan yang telah dimuat turun. Dengan cara itu, kita lebih selesa lah ikuti kursus e-learning ini, e-pembelajaran ni. Jadi kalau kita nak baca kat sini, boleh. Kita klik saja, tapi saya beritahu tuan-tuan, daya tumpuan kita bila kita berhadapan dengan dokumen-dokumen digital ni, dia ada sedikit kurang. Mungkin dari segi tahap kesihatan kita, mata kita dan sebagainya, sebab dia silau. Jadi saya mencadangkan yang ini tuan-tuan muat turun dulu. Dah muat turun, kita tinggal baca je lah. Tinggal baca saja bahan yang telah dimuat turun. Itu lagi selesa. Tapi saya serahkan kepada budi bicara dan kebijaksanaan. Okey, ini semua kita ikutilah. Okey. Pembina modul 1. Jadi apa tindakan kita? Jadi setiap kali kita jumpa seperti ini, kita kena buka. Kita kena ikuti, sama ada kita tekan pada tanda yang anak panah ni, nampak ni anak panah untuk kita besarkan, ataupun kita klik pada Google Slide, ataupun kita boleh gerakkan terus dari sini. Ikutlah. Tapi saya ni dah gabung sikit. Kalau gini saya kena ngadap depan-depan ni, susah. Jadi apa saya buat? Saya lebih suka tekan pada Google Slide supaya saya boleh terus simpan. Ini Google Slide. Saya klik. Okey, tak payah tua-tua ni. Ni first time memang keluar gini lah. Okey, dia keluar macam gini. Nampak ni dah ada. Dah ada dah. Dan kita boleh buka. Dan kita boleh baca. Dan kita boleh muat turun. Cadangan saya, kalau pada peringkat umur macam kita ni, kita kena jaga kesihatan tuan-tuan. Jadi cadangan saya ialah muat turun saja. Nak muat turun, okey, tekan sini. Tak boleh muat turun. Okey, nak muat turun ni kena buka dulu. Contoh, saya buka kat sini. Dia dah paparkan besar ni. Ini macam PowerPoint. Kita dah boleh present kat sini. Kita boleh share pada orang lain. Tapi yang paling penting, bila dah keluar macam gini, kita tekan file, kita tekan download untuk kita muat turun. Itu cara kita nak muat turun. Cara yang saya syorkan kepada rakan-rakan peserta sekalian, supaya kita kurangkan kontak kita dengan bahan-bahan yang ada radiasi, ada bahan-bahan. Maklumlah komputer ni kan, dengan cahaya silau dia boleh mengganggu kita punya kesejahteraan kita dari segi kesihatan. Okey, baik. Okey, jadi itu langkahnya bagaimana kita nak akses kepada bahan ini. Kita optimumkan sebaik mungkin. Kita tekan kat sini, ataupun mata kita memang power, kita terus tekan gerak ni terus. Baik. Seterusnya, ni pendaftaran. Ini wajib. Okey, dekat sini nanti nyatakan kategori. Kategori kita apa? Iaitu sebagai peserta latihan ataupun kita bukan peserta. Baik, seterusnya tekan next dan ikutilah proses itu semua. Baik, dah selesai, bukan selesai, tengok baik. Scroll balik. Dah ada semua pendaftaran nampak dia ada 4-5 aktiviti. Okey, 1 2 3 4 5 dah selesai. Okey, kita tekan dekat mula latihan. Sebab ni semua ialah proses info, proses kita daftar. Dah daftar, baru kita mulakanlah latihan. Lihat. Okey, tuan-tuan perhatikan dekat sini dia ada progress bar. Di mana bila kita melaksanakan satu aktiviti, dia akan bergerak. Matlamat kita ialah kita nak pastikan yang bahagian ini kita dapat selesaikan mengikut jam yang diperuntukkan. Jam yang diperuntukkan, kalau tak silap saya tadi, untuk modul 1 ialah 9 jam. Modul 1 ni habislah sampai habis. Semua modul. Ini ialah objektif bagi modul 1. Ini ialah kriteria kejayaan. Menentukan tuan-tuan berjaya atau tidak ialah
Ini dia. Peserta boleh buat refleksi tentang pemahaman dia berkaitan TS25. Berjayalah tu. Kalau tak boleh buat refleksi, masih kena ulang balik. Baik, ini video penerangan pun sama juga. Bila jumpa seperti ini merupakan aktiviti dalam site ini dan tuan-tuan kena buka. Cara nak buka, klik saja, tak usah. Tekan seperti ini. Bila tekan begini, dia akan keluar pada saiz ini. Mungkin tuan-tuan tak selesa, kecil, saya nak besar. Okey, klik pada sini. Pop out, klik, nanti dia akan besar. Contoh? Begini. Video penerangan. Dan video ini, alhamdulillah, dia benarkan kita muat turun. Ni nampak ni, boleh download. Boleh simpan pada Google Drive. Okey. Jadi, di samping kita tekan pop out ini, kita juga boleh klik pada sini untuk kita lihat pada ikon ini, untuk kita lihat pada full screen. Supaya besar juga. Besar juga itu. Dan kita tekan play lah. Nanti dia akan cakap. Dalam sesi ini, dan seterusnya. Kita tutup dulu. Baik. Okey. Yang ini apa pula? Yang ini picture in picture. Maknanya masa kita buat kerja lain, sambil kita buat kerja kita tu, buat latihan, kita boleh dengar pada paparan yang dikecilkan pada sudut. Contohnya saya klik sini, nampak dia keluar kat sini. Dan kita boleh mainkan dan kita boleh buat kerja lain. Tuan-tuan Jadi itulah dia. Itulah langkah-langkah yang kita buat apabila kita berhadapan dengan tugasan-tugasan. Ada tugasan dalam bentuk video, ada tugasan itu dalam bentuk dokumen, ada bentuk slide, PowerPoint dan sebagainya. Jadi kita kena bukalah buka. Ini dalam bentuk slide. Jadi kita kena buka. Kita kena buka ni macam-macam caralah Sama ada tekan sini atau tekan sini dan buat seterusnya. Ni bahan sokongan video ni. Okey. Dan aktiviti. Sampai ke aktiviti, itu menunjukkan bahawa proses pembelajaran untuk submodul 1.1 dah selesai. Jadi kita dah boleh buat terus aktiviti. Yang pada fasa inilah kita perlukan kod untuk Google Classroom. Saya mengesyorkan kepada peserta, kalau boleh, buatlah latihan mengikut urutan yang telah ditetapkan. Misalnya, bila sampai ke aktiviti, kita buat terus aktiviti. Okey. Baru kita buat latihan seterusnya. Baik, ini kita nampak ni. Ini progress bar menunjukkan bahawa kita masih pada modul 1.1. Jadi sebelum kita tekan seterusnya, kita selesaikan dulu tugasan ini. Caranya bagaimana? Kita hanya klik saja ikon Google Classroom seperti ini. Kita klik. Okey. Okey. Yang ini tuan-tuan lihat dan kena berhati-hati. Sebab kod ini akan menentukan tuan-tuan buat pada kelas yang betul. Jadi kena berhati-hati, dapatkan info daripada SIP daerah masing-masing tentang kod. Baik, sekarang ini bila saya klik saja Google Classroom ini, dia akan memaparkan pemilik kepada akaun ini, iaitu seorang pengetua, sahabat saya, Tuan Haji Misran Ali, pengetua SMK Seri Pinang. Okey, saya tekan continue kat sini. Continue. Okey. Ini memang masih lagi belum pernah diterokai Classroom ini masih putih bersih tuan-tuan tiada apa-apa. Jadi Haji Misran tak nialah Tuan Haji Misran ni merupakan pengetua baru jadi pengetua terus di S25. Syabas. Okey. Ini merupakan paparan Google Classroom. Okey. Tuan-tuan perhatikan kat sini, kita ada akaun yang betul. Dan sini ada Google Application untuk fungsi-fungsi lain. Google punya aplikasi. Fokus kita ialah kepada tanda plus ini. Jadi kita tekan tanda plus ini. Ini ialah satu ikon create ataupun kita nak join kelas. Kita nak cipta ataupun join kelas. Tapi kita sebagai peserta, kita nak join sajalah. Klik kat sini, tekan nampak ni? Iaitu kita tekan pada join kelas dan kita masukkan kod yang tepat. Okey, kod yang tepat dalam konteks kita di negeri Johor ini, kita dah bagikan kod itu mengikut daerah. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan kena berhati-hati. Masukkan kod yang tepat ikut daerah yang telah pun ditetapkan oleh Urustia Negeri. Okey, kat mana dapat kod? Kod itu boleh diperolehi daripada penyaras negeri, TS25 negeri, dan saya difahamkan semua telah pun dimaklumkan kepada rakan elit dan juga kepada penyaras di daerah. Tapi untuk tujuan latihan hari ini, saya akan cuba masukkan kod ni lah. Macam di negeri Johor ini, kod ini disertakan sekali pada surat kepada peserta. Misalnya bagi daerah Johor Bahru,
dan pasti gudang gunakan kod akses yang sama, iaitu kod 6A. Kemudian bagi daerah saya, Kulai, dia bergabung dengan Pontian dan Kota Tinggi, gunakan kod bagi kohort 6B dan begitulah seterusnya. Bagi kohort 6C ialah Mersing, Batu Pahat dan Keluang. Bagi kohort 6D ialah Muar, Tangkak dan Segamat. Jadi kepada rakan-rakan elit, sila maklumkan kepada peserta daerah masing-masing dalam Google Classroom manakah mereka berada. Jangan salah masuk kelas. Okey, sekarang ni saya ambil contoh. Kulai ni kita berada pada kohort 6B. Saya masukkan kodnya. Okey, saya masukkan kod bagi Google Classroom group 6B, iaitu bagi Kulai, Pontian dan Kota Tinggi. Tapi bagi tujuan keselamatan, saya tak paparkanlah dia punya kodnya. Okey, saya tekan dah selesai, saya masukkan kod, saya tekan join. Okey. Dia akan proses joining sedang berlaku. Nampak dia dah keluar. Dia dah keluar seperti ini. Inilah paparan paparan Google Classroom. Apa motif kita pada hari ini? Motif kita pada hari ini ialah kita nak laksanakan latihan 1.11 sahaja, tuan-tuan. Ingat Okey, kita dah masuk dalam Classroom. Bila kita masuk, sebenarnya kita boleh akses kepada semua latihan yang ada. Okey. Jadi pada menu ni dia ada 3 kat sini ada 3 menu. Stream, Classwork dan People. Stream merujuk kepada apakah kandungan-kandungan terkini yang dimasukkan. Setakat ni belum ada lagi Setakat ini masih belum ada apa-apa message yang keluar kat sini. Ini fungsinya macam Facebook juga. Bila ada satu makluman info, apabila ada Faci ataupun admin dia update bahan, dia akan keluar ke atas, yang lama nanti pergi ke bawah, nanti banyaklah ini stream lah. Tapi nak tahu apakah tindakan kita, dah selesai ke belum, kita kena tekan pada Classwork seperti ini. Kita tutup. Okey, dah ada nampak ni? Okey, ini merupakan menu yang tuan-tuan kena buka selalulah. Bila Classroom je terus lihat ini. Sekarang ni di Classwork dia dah masukkan latihan-latihannya. Apa tindakan kita sebagai peserta, tuan-tuan Tuan-tuan perhatikan, ini semua kandungan latihan bagi modul 1. Dan kena ingat balik, dia buat ni sampai selesai sampai sub modul 1.6. Saya mengesyorkan kepada rakan-rakan sila ikuti latihan ini secara sistematik. Maknanya kat sini, kalau pada site ini kita dah habis sub modul 1.1 dan kita ditugaskan untuk jawab toolkit atau laksanakan toolkit 1.1, baru kita pergi ke Classroom. Misalnya kita pergi ke bahagian 1.1 ini, kita klik. Okey, dan kita jawablah bahagian ini sahaja. Sebagai contoh, nampak sekarang ini paparan tugasan. Apabila tugasan ini belum kita laksanakan, apabila tugasan ini belum kita berikan apa-apa maklum balas, belum buat, kat sini akan ada perkataan assign. Nampak ni? Assign. Ini menunjukkan bahawa kita belum melaksanakan tugasan yang ditetapkan. Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita ialah pada bahagian ini, dia ada info dan dia ada arahan. Apa info? Iaitu info berkaitan aktiviti apa kat sini, iaitu toolkit 111 jadual KWH LAQ. Apa arahannya? Arahannya tertulis bahagian bawah ini. Berpandukan kepada submodul 1.1 dasar pelaksanaan program TS25, peserta diminta melengkapkan jadual KWH LAQ. Peserta diminta membawa toolkit ini yang telah lengkap untuk berbincang semasa sesi e-tutorial yang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kat mana dia maklumkan? Dia akan maklumkan pada platform Google Classroom juga. Macam mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan akan tahu nanti apabila cek email. Email yang kita gunakan untuk ni lah. Ataupun bila tuan-tuan dah install aplikasi ni dalam handphone, dia akan keluarlah nanti message. Aplikasi Classroom ni boleh install di sini lah. Baik. Jadi sekarang ni tuan-tuan, ini untuk aktiviti yang ini yang ini. Bila kita klik, dia masuk dan kita kena buat tindakan. Jadi sekarang ni apa kita kena buat? Jadi ada dua cara. Pertama sekali, tuan-tuan klik saja kat sini, atau tuan-tuan tekan dekat view assignment. Okey, saya lebih suka tekan view assignment. Ini paparan untuk view assignment. Dia keluar macam ini. Okey, submodul 1.1 tajuknya, lepas tu ada markah. Ini markah tuan Ini markah ni. Jadi ada markah.
Ada markah kat sini. 100 poin kalau kita buat dengan baik. Okey. Jadi kat sini ada aktiviti, ada arahan. Kita nak buat apa? Kita ikut arahannya. Dia kata apa tadi ni? Kita nak bawa toolkit ini, kita kena muat turun dulu. Jadi, klik bahagian ini. Supaya kita senang nak bincang. Okey, nampak? Ini. Dekat sini ada perkataan request edit for access. Dia tak perlulah tekan. Sebab saya nampak latihan ini dia tak buat bagi individu. Macam Classroom ni sebenarnya dia boleh setkan bahan ini diberikan kepada setiap individu. Tapi mungkin KPM nak jimatkan space. Kalau dibuat begitu nanti banyak pakai ruang. Maklumlah peserta kita ni ramai seluruh negara. Jadi apa kita nak buat ialah kita muat turun bahan ini. Saya lebih suka tuan-tuan muat turun lah tuan. Sebab bila kita nak buat secara online begini ni, kadang-kadang itulah dia daya tahan kita ni. Tapi kalau nak buat terus boleh. Jadi dua cara nak muat turun. Pertama, kita file ni kita terus tekan dekat download Microsoft Word. Pastikan kita pilih Microsoft Word. Okey. Nampak bila kita tekan aja dia dekat bawah. Ingat tuan-tuan bila kita tekan download saja gunakan aplikasi Google Doc ini ataupun Google punya produk, dia akan pergi kat bawah ni. Jadi kita tekanlah menu ini untuk lihat kat mana. Cara yang kedua ialah kita simpan dia sebagai kopi. Okey, caranya ialah kita make a copy. Nampak ni? Ini pun cara yang smart. Cara ini nanti senang kalau kita nak jawab balik. Contoh saya akan buat sampel kat sini bagaimana saya gunakan kaedah tanpa kertas untuk buat latihan ini. Saya tekan make a copy. Saya namakanlah saya punya. Katakan kat sini. Sebab arahannya ialah kita kena buat ini untuk semua peserta. Yang ini semua peserta kena buat. Bukan sekolah. Ini setiap peserta kena buat. Tugasan saja yang sekolah kena hantar satu. Tapi yang ini peserta semua buat. Katakan kat sini saya namakanlah Haji Misran. Contoh. Sebab ni Haji Misran punya. Saya akan simpan dekat Google Drive ini. Tapi kalau saya nak detailkan drive mana, saya boleh tekanlah. Tapi tak apalah. Ini contoh saja. Saya simpan kat sini. Saya tekan OK. OK, simpan kat sini. Apa saya buat ialah, lihat ini cara yang saya syorkan tuan-tuan buat supaya kita jawab terus online. Okey, selesai ni. Ini peserta punya, ni dah copy Ini salinan kita. Sebab itu dah boleh ubah ni. Okey, apa yang saya tahu mengenai perkara ini? Perkara apa? Iaitu perkara berkaitan pelaksanaan TS25 ini. Jadi tuan-tuan kena nyatakan dari perspektif tuan-tuan dan puan-puan selaku peserta, apakah yang saya tahu mengenai perkara ini. Jadi type lah apa yang saya tahu mengenai perkara ini. Okey, katakan kat sini, saya memahami TS25 adalah program strategik KPM dalam usaha Okey. Sebab ni mudah satu Dia ada kerangka dan sebagainya kat sini. Saya nak jawab dari aspek ini. Sekolah ke arah, contoh aja tuan ke arah, katakanlah ke arah sekolah kualiti dan kemenjadian murid. Okey. Contoh begitulah. Selesai. Apa yang saya nak tahu tentang perkara ini? Okey, saya nak tahu tentang apa? Baik, kemudian bagaimana saya hendak dapatkan maklumat? Okey. Apakah yang saya boleh pelajari? Tulislah apa-apa seterusnya Baik, sekarang ni saya tunjukkan aja macam mana kita nak respon, nak jawab dengan gunakan Classroom. Dah selesai, katakan dah selesai. Saya kena ubah level sharing ini sekarang ni private to only me. Kita sekarang nak beri pada orang supaya orang boleh buka. Kita tekan share kat sini. Okey. Dan kita ubah dulu ni. Kat sini restricted only people added can open, kita ubah kepada kepada anyone with the link. Okey. Tetapi kita kekalkan statusnya sebagai viewer sahaja. Apa maksud viewer? Maksudnya ialah orang yang terima ni nanti dia boleh lihat saja dan dia tak boleh ubah jawapan kita. Tapi kalau kita ubah editor, kita nak share dengan GPK 1 boleh juga. Katakan sekarang peserta ada kat kampung, kita punya GPK balik kampung, katakan kat Batu Pahat, kemudian pengetua dekat Kulai. Jadi kita nak pastikan dia buat sama-sama. Tekan pada editor, kita beri link tu pada dia. Itu caranya lah. Tapi sekarang ni katakan saya nak hantar kepada kita punya versi. Jadi saya letak katakanlah editor lah. Editor ni maknanya dia boleh ubah lah. Bagus juga jadi kita punya versi boleh tolong betulkan. Okey, selesai ni, kita copy link, kita tekan done.
kita patah balik kepada bahagian tadi ni. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan, ni cara tapi cara ini ialah bersesuaian dengan arahan sekarang ni arahan dia tak suruh buat pun. Saya buat sampel aja. Okey. Katakan saya dah selesai buat tugasan ni dan saya nak hantar salinan yang saya buat tadi tu, link tadi ni yang ni saya nak hantar supaya kita punya Faci boleh lihat hasil kerja kita yang ni. Okey, apa saya buat ialah saya tekan add or create kat sini. Okey. Lepas tu saya tekan link dan saya masukkan link saya tadi. Ctrl V dan saya tekan add link. Itu saja. Saya tekan add link. Contoh demo. Okey. Ini sebenarnya saya dah hantar ni. Andai kata dah selesai lah. Okey. Dah hantar, kita jangan lupa tekan turn in. Turn in ni wajib. Sebab selagi tuan-tuan tak hantar, facilitator tidak akan terima latihan kita. Jadi kita tekan turn in. Okey. Kat sini tekan turn in. Okey. Dan saya lebih sukalah di mana saya berada. Kalau saya peserta, saya akan tunjukkan bekas saya bahawa saya telah kunjungi. Jadi kalau gitu, tulislah something kat sini, add a class comment supaya kita meninggalkan kesan tentang keberadaan kita. Alhamdulillah, saya telah laksanakan latihan ini. Mohon semak admin atau Faci kita tekan. Yang ini sebenarnya ialah bagi saya lah strategi untuk kita beritahu maklum bahawa kita nak berkomunikasi dengan semua orang. Ini semua orang boleh baca. Tapi yang ini tak. Yang ini kita cuma dengan kita punya Faci je. Okey, katakan kita dah hantar. Dah hantar ni. Tugasan dah selesai. Okey Baik, tiba-tiba kita ubah fikiran nak betulkan yang kita hantar tadi ni. Jadi apa kita buat? Kita tekan unsubmit. Okey. Kita dah hantar ni tugasan kita, lepas tu kita rasa nak betulkan lagi, ada perkara yang kurang, maklumlah tadi kita buat tak habis. Saya tekan unsubmit. Okey. Tekan lagi sekali, confirmkan unsubmit. Okey, nampak? Menunjukkan bahawa bahan yang kita hantar tadi telah dipulangkan balik kepada kita. Okey. Baik. Itu contohlah Okey, itu contohlah. Kalau kita nak tambah lagi bahan boleh. Jadi kita boleh hantar seberapa banyak bahan bukti evidence yang telah pun kita laksanakan. Tak apa. Dan contoh ini saya tekan turn in semula. Katakan saya dah betulkan, saya turn in semula Okey contohlah. Okey, selesai yang ini. Kita dah jawab ini, kita patah balik. Ini butang untuk kita patah balik kita back sekejap. Ini makan masa sikit. Okey. Dia tak gerak ni juga. Okey, andai kata tuan dah tekan 10 kali tak gerak tak gerak juga kat sini juga jangan panik. Kita tekan je, nampak tadi ada menu kat sini, ada main menu. Klik kat main menu ni. Ini in case lah kalau kita dah tekan ni back ni tak boleh balik tak boleh balik juga ni. Boleh pula tekan kat sini, kita terus pilih ni kelas. Kat sini nanti kalau tuan-tuan banyak kelas, dia banyak kelas banyak nanti kelas ni. Kalau tuan-tuan banyak kod dah masuk nanti kalau ada 8 kelas ni. Jadi kita pilih yang bertepatan lah Ini in case kalau dah back tak nak juga, degil juga, kita tekan sini Baik, okey. Dia nampak Jadi sekarang ni bila kita laksanakan latihan, dan tuan-tuan perhatikan pada bahagian-bahagian yang warna malap-malap ini menunjukkan bahawa kita telah melaksanakan latihan tersebut. Tapi latihan-latihan yang masih lagi warna hitam ni, ini menunjukkan bahawa kita masih belum melaksanakan latihan bagi modul 1. Okey. Jadi, saya memberi ingatanlah kepada rakan-rakan peserta sekalian. Okey, kita dah masuk dalam Google Classroom. Kenapa saya masuk tadi? Saya masuk sebab saya nak laksanakan latihan yang ini Baik. Bila laksanakan latihan ini, kita masuk saja dalam Classroom, dia akan membuka semua latihan-latihan yang lain. Jadi saya mohon rakan-rakan jangan jawab 1.2 ini selagi tuan-tuan dan puan-puan tidak melaksanakan e-pembelajaran pada Google Site. Saya tadi tunjukkan ialah disebabkan ada arahan ini, aktiviti ini, saya masuk Google Classroom dan saya hanya jawab ini saja. Lepas tu saya tutup. Yang ini saya tak jawab lagi sebab apa? Sebab untuk jawab ini, kita kena faham dulu apakah kandungannya. Dan untuk faham kandungan, kita kena rujuk yang ini, tuan-tuan. Okey? Ini merupakan site. Okey, selesai Nampak ni? Saya dah menyelesaikan tugasan 1.1.1 dan saya scroll ke bawah. Okey, nampak kat sini ada menu seterusnya.
dan saya tekan butang seterusnya. Ini prosedur yang betul untuk buat latihan. Nampak? Dekat progress bar pun akan bergerak. Okey. Step by step kita buat. Kita buat 1.2, kita baca semua masa 30 minit untuk bahagian ni. Tak apa, kita baca semua. Ini objektif kriteria kejayaan untuk kerangka 1.2. Baca semua, baca semua, ikuti semua sesi. Slide pembentangan, nak muat turun lah. Bahan sokongan, baca semua habis. Okey, nampak ni? Dia keluar lagi. Bila sampai aktiviti, itu nak menunjuk bahawa kita berada pada penghujung bagi submodul tersebut. Jadi waktu inilah baru kita pergi balik classroom, tekan balik kat sini. Aktiviti apa? 121, 122. Jadi kita buat aktiviti ini sahaja. Ni? Ini dia. 1.2 apa ni? Kita boleh klik terus. Dua dokumen disertakan kat sini. Tapi sebelum kita klik, tuan-tuan kena lihat apakah dia punya maklumat kat sini. Kita kena baca dulu supaya kita respon terhadap latihan ini, toolkit ini dengan arahan-arahan yang betul, dengan jawapan bagi arahan yang tepat. Misalnya kat sini 121 refleksi amalan sekolah, 122 senarai semak amalan transformasi sekolah. Okey. Arahannya apa? Untuk 121 secara ringkas sila catat maklumat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Ada pada sini Okey, 122 lengkapkan senarai semak amalan transformasi sekolah. Lagi sekali, tuan-tuan boleh klik terus kat sini ataupun tekan view assignment. Tapi sekali lagi saya beritahu saya lebih suka tekan dekat view assignment kat sini Okey. Tekan got it. Okey, baik. Dekat sini dia keluar sama saja, tapi ni paparan yang lebih besar Jadi kat sini kita buka toolkit 121, kita nak buat aktiviti Aktiviti, apa aktivitinya? Tadi arahannya jelas, iaitu secara ringkas sila catat maklumat berdasarkan gambar. Okey, catatlah Catat kat mana tuan-tuan? Lagi sekali tuan-tuan boleh muat turun macam saya sebut tadilah. Muat turun, sama ada download ataupun make a copy. Tapi saya mencadangkan, kalau tuan-tuan setuju, ini cara yang lebih mudah untuk kita hantar nanti kalau diminta bahan ini, ialah kita make a copy ni. Muat turun lah. Muat turun ni bagus sebab kita nak baca dan kita mungkin nak buat catatan tangan tapi make a copy ni kita simpan dia dalam kita punya Google Drive. Sama juga kalau boleh kita spesifikkan ini file ini namanya ialah siapa. Tadi kan saya dah sebut tadi. Okey. Contohlah Lepas tu saya simpan my drive, saya tekan OK. Okey. Ini kerangka untuk respon kepada toolkit 121. Jadi apa saya buat ialah saya baca ni, baca. Lepas tu dia kata nyatakan pencapaian sekolah tempat anda sedang berkhidmat. Apa kat sini? Dia jawablah. Katakan pencapaian sekolah. Pencapaian tu tuan-tuan kena data lah. Datanya misalnya apa. Ini berkaitan dengan nyatakan pencapaian sekolah tempat anda sedang berkhidmat bagi tahun 2019 sampai 2020. Ini katakan tuan-tuan nak nyatakan kat sini SPM. Katakanlah katakan kat sini kita nak maklumkan SPM peratus lulus, katakan 100%. Kemudian GPS katakan 4.65. Katakan begitulah GPS 4.65. Nampak ni, kalau gini kita tekanlah ini, kita tekan yang ni tuan Kita pilih yang kiri lah Ini kita boleh sesuaikan ni. Ini kita pilih yang ni lah, tengah-tengah, senang, cantik sikit. Okey. Katakan tahun 2020, katakanlah esok keluar SPM 100% lagi cemerlang kemudian GPS katakan GPS pada tahap 4 katakan turun sikit katakanlah 67 katakan begitulah Okey, jadi ini kita boleh enter lah, cantik Okey, dah siap ni. Okey, kita isi semua. Kita siap. Sebab bila kita buat cara ni, kita tak perlu fikirkan lagi kat mana nak simpan. Semua everything semua dah ada dalam drive Kita tekan share. Sama juga prosesnya, tekan share. Kita kena pastikan yang nak share ni, apakah dokumen ini kita nak share orang boleh ubah ataupun orang tak boleh ubah. Kalau kita nak pastikan dokumen ini orang tak boleh ubah, kita kena pastikan
dalam bentuk can view only. Kat sini kita ubahlah, get link ni kita ubah. Jadi kita ubah kepada siapa? Kita ubah kepada ini Ministry of Education Malaysia ni, kita ubah kepada anyone. Okey, lepas tu ni viewer. Viewer ataupun kita nak ubah kepada editor, commenter, ini depend kepada status dokumen tersebut. Commenter ni orang boleh komen. Kalau dokumen kita ni tak boleh komen, kita tekan je viewer. Kalau kita nak orang itu boleh ubah, tambah data, kita tekan editor. Itu sajalah. Okey, katakan saya pilih commenter kat sini atau editor lah. Tekan done. Sebelum done, kita copy link. Sekejap tak apa. Tertutup pula. Okey, kita copy link. Kita dah set tadi kan? Nampak ni? Dia punya setting, anyone on the internet with this link can edit. Saya copy link. Saya pergi balik kat sini. Dan saya proses yang sama. Kalau diarahkan hantar ni, saya klik dekat add or create. Dan saya tekan dekat link. Saya hanya pastekan link tadi. Okey? Tapi kalau tak nak hantar, tak apa, biarkan dulu. Tapi yang paling penting, step activity ini, bila kita dah buat semua dua-dua ni dah selesai, kita tekan mark as done. Selagi tak selesai, jangan kita nak tekan-tekan. Sebab nanti dia akan rekodkan kita buat kerja tak selesai. Dan macam biasa, hantar komen. Komen ni, saya mencadangkan, buatlah tuan-tuan untuk kita sahkan kehadiran ataupun keberadaan kita. Baik, selesai yang ini, tuan-tuan juga sebenarnya boleh berikan private comment kepada pemunya akaun ini, iaitu BPG. Ni ada pegawai yang jaga, urus dia. Jadi bila kita nak komen, nak tanya, nak beri cadangan dan pandangan tentang penambahbaikan yang perlu dibuat, saya rasa boleh. Bubuh kat sini. Klik sini dan type sajalah. Yang ini, orang lain tak boleh baca rasanya. Yang boleh baca hanya pemilik saja. Baik, selesai yang ini tuan-tuan. Jangan lupa, saya tak boleh buat semua. Nampak ni masih assign, masih ada lagi warna hijau. Tapi kalau kita tekan mark as done, nanti warna hijau, warna assign ni, dia akan berubah. Bukan assign lagi, tapi dia akan ubah kepada turn in. Baik. Contoh baik, selesai yang ini, okey, kita patah balik. Saya tak habiskan tugasan ini sebab memang tindakan ni perlu dibuat oleh peserta. Saya cuma nak buat sampel saja, contoh saja. Saya tekan back semula. Ni anak panah ni untuk patah balik. Okey, dah keluar Okey, nampak ni tuan 1.1 modul 1 ni saya dah buat tadi, tapi 1.2 walaupun saya dah buat aktiviti yang ini, saya tak tekan mark as done, jadi dia masih ada tanda assign. Dekat sini lihat dia ada turn in. Ini dah hantar. Okey. Ini yang bawah ni belum lagi ni sub modul 1.2, dia masih ada lagi assign. Jadi yang ini kita boleh tutup lah kalau tak nak lihat. Jadi tuan-tuan, itulah langkahnya. Kita buat 1.2 ini hanya setelah kita sampai ke bahagian ini, arahan ni. Lepas tu apa kita buat? Andai kata kita dah buat semua ini, kita pergi terus kepada seterusnya dan seterusnya sampailah selesai. Jadi itulah saja yang saya nak kongsikan bagaimana kita mau melaksanakan Google Classroom. Dan sila ambil maklum bahawa segala hasil kerja kita ini kita dah hantar ni, dan kalau ada orang respon, iaitu sama ada rakan elit nak respon, sama ada pembina modul nak respon, nanti tuan-tuan akan terima email Baik. Okey, jadi inilah yang saya nak kongsikan. Saya tak boleh tunjukkan semua. Ini lebih kepada contoh saja. Dan tuan-tuan perhatikan pada bahagian atas ni, classwork, dia ada people. Kita klik people kat sini, ialah dia nak tunjukkan kepada kita siapakah yang telah berada dalam grup ini. Ini ialah grup apa tadi? Grup 6B iaitu ini ialah grup 6B, iaitu yang ada kat sini ialah peserta daripada Kulai, Pontian dan Kota Tinggi. Jadi kat sini ini kawan-kawan kita lah semua ni, peserta-peserta. Setakat ni dah ada 4 orang. Okey. Jadi tuan-tuan kena pastikanlah kalau boleh email yang digunakan tu email yang sah milik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan gunakan email yang guru berkenaan yang keluar dia punya profil nanti Baik, selesai yang ini. Saya rasa cukup setakat ini. Jadi nak keluar ni, sebelum keluar kita cek dulu. Ini penting cek dulu apa tugasan perlu dibuat Dan saya pesan sangat-sangat kat sini, kalau dah masuk kat sini, jangan cuba nak jawab semua yang ini tanpa kita jawab terlebih dahulu ikut fasa-fasa ini. Itu sangat penting tuan Mohon diambil maklum supaya tindakan ini dapat diikuti, supaya latihan
dalam talian ini betul-betul memberi kesan kepada pembangunan kapasiti kita lah. Baik, bila kita dah keluar, saya dah sebut tadi, dekat sini kita ada menu utama, main menu. Dekat sini ada modul-modul yang mana kita dah masuk, nanti dah akan keluar lah. Lepas tu dekat sini kita sebenarnya boleh bergerak daripada satu modul ke modul yang lain. Dan yang paling penting juga tuan-tuan, lihat saya cuba keluar, saya keluar. Saya keluar kat sini, katakan saya pergi kat classes. Okey, inilah dia. Ini paparan depan. Tadi kita dah masuk satu khusus, iaitu grup 6B bagi kulai tadi. Tadi peserta ini sahabat saya Tuan Haji Misal dah masuk khusus ini. Nanti dekat kat sini akan keluar lagi tile. Ini nama tiles Tile 1, tile modul 2, modul 3, 4 dan seterusnya. Dan dekat sini tuan perhatikan ada gambar orang. Okey. Ini ialah kita nak lihat latihan-latihan yang kita buat kalau kita ada sertakan dalam bentuk attachment. Okey. Manakala yang ini ialah folder kita lah. Jadi kita boleh tengok, klik kat sini misalnya, kita akan nampak ini. Kat sini dia akan tunjukkan. Untuk satu-satu kita dah turn in. Jadi yang ini belum dibuat lagi. Jadi kita tahu kat sini. Ini macam checklist. Checklist tentang tugasan-tugasan yang selesai, yang belum selesai. Lepas tu lihat kat sini. Dia ada tugasan yang kita dah hantar ni. Tapi tiba-tiba kita punya versi pulang balik. Mungkin ada respon, maklum balas dan tindakan tambahan yang perlu dibuat. Tuan-tuan kena tekan dekat return kat sini. Nampak ni return ni maknanya kalau ada bahan-bahan latihan yang kita hantar dikembalikan semula oleh kita punya versi. Tapi kat sini tak adalah. Kita boleh missing ni, kalau missing ni ialah seandainya pada tugasan ini ditetapkan tarikh ni sekarang alhamdulillah lah tak ada Tapi kat sini perhatikan pada tugasan modul 1, yang ini yang perlu dihantar satu saja oleh sekolah. Due date-nya ialah 30 Mei. Kalau tuan-tuan hantar selepas 30 Mei, tuan-tuan akan dalam senarai missing ni, missing in action. Jadi tuan-tuan pastikan kalau pada tarikh ni, tuan-tuan lihat no due date, okey, cantik, kita tak perlu risau, tak ada tempoh masa, tapi sebenarnya keseluruhan latihan ini perlu dibuat sebelum 30 Mei. Okey, jadi kalau kita buat lewat, dia akan senarai kat sini. Dan kita pun nanti akan adalah versi akan tahu kita ni tak lambat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama yang saya tunjukkan, iaitu pada ikon mana? Iaitu pada bahagian classes, pada bahagian ni saya klik. Okey, yang ini pula, ini ialah hasil kerja kita. Ni hasil kerja kita setakat ni tiada lagi. Tiada lagi yang kita dapat daripada facilitator ataupun daripada pembina modul. Ia tak adalah. Nanti kalau kita terima apa-apa dokumen yang dihantar, dia akan simpan di sini. Demikianlah perkongsian yang saya nak tunjukkan berkaitan dengan Classroom, Google Classroom, ataupun bagaimana kita laksanakan e-latihan daripada daripada site tadi kita terus laksanakan latihan pada toolkit, iaitu gunakan Google Classroom. Cukup setakat ini pesanan saya, beberapa pesanan saya lah sebelum saya tutup keluar. Ada beberapa pesanan yang saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan. Yang pertama sekali ialah pastikan Google Classroom ini dilaksanakan hanya setelah kita melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam site. Itu satu. Yang kedua, pastikan tuan-tuan memberikan maklum balas, tekan turn in apabila tuan-tuan telah melaksanakan aktiviti. Yang ketiga, pastikan tuan-tuan tidak terlepas tarikh yang ditetapkan pada tugasan yang diberikan. Dan yang keempat, seandainya tuan-tuan buka email, dalam email ada mesej daripada mana-mana pihak berkaitan dengan TS25, itu menunjukkan bahawa mesej itu datang apabila ia postkan pada Classroom ini. Jadi saya rasa itu saja. Saya bukalah. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh masuk ke dalam link yang diberikan, iaitu bagi sebenarnya sesi ini taklimat, bahan ini saya buat untuk taklimat bagi daerah Kulai. Jadi bahan video ini sebagai bahan pembelajarannya, tapi saya buat sesi selari. Di samping tonton video, tuan-tuan juga boleh masuk dalam Google Meet supaya kalau tak faham daripada video yang disertakan ini, boleh masuk dalam grup Google Meet untuk kita adakan perbincangan untuk Q&A ataupun nak memperincikan lebih dalam lagi tentang perkara-perkara yang tuan-tuan merasakan bahawa perlukan sedikit perhatian ataupun pemberatan. Jadi sekian saja untuk perkongsian kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedikit sebanyak dapat bantu tuan-tuan dan puan dalam menjayakan usaha untuk mentransformasi sekolah. Terima kasih.